Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita dapat berjumpa lagi bersua di alam maya untuk cikgu meneruskan PDPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Harap semua sihat ya. Baik, hari ini cikgu akan meneruskan pelajaran di dalam perkara muamalat di dalam bab yang keempat yang bertajuk Al-Luqatah. Al-Luqatah ya, pada muka surat 19. Okay, sebelum kita meneruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkati oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Amma ba'. Okey, cikgu teruskan. Jadi nanti anak-anak rujuk pada muka surat 19. Tajuk kita pada hari ini apa dia yang cikgu sebutkan tadi? Okey, Al-Luqatah. Al-Luqatah. Apa itu Al-Luqatah? Okey, cikgu selak. Kita tengok pada bahasa makna Al-Luqatah ialah barang yang dijumpai ataupun tercicir. Itu pada bahasa. Pada istilah ialah barang yang dijumpai tetapi tidak diketahui pemiliknya disebabkan tercicir ataupun lalai. Maksudnya jatuh di mana-manalah. Ataupun tertinggal. Contoh kalau jumpa beg dompet ke tertinggal, itu lalai lah tu. Ataupun terjatuh daripada kocik kita. Itu Al-Luqatah. Okay, anak-anak, pada istilah ni, kalau dalam peperiksaan dia akan keluar. Okey, cikgu ulang lagi. Pada bahasa ialah barang yang dijumpai atau tercicir. Pada istilah, barang yang dijumpai tetapi tidak diketahui pemiliknya disebabkan tercicir ataupun lalai. Okey, cikgu teruskan lagi. Kita tengok firman Allah Ta'ala yang menunjukkan dalil Al-Luqatah. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Okey, cikgu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu tolong-menolong atas perkara kebajikan dan perkara yang membawa kepada takwa. Okey. Apakah hukum Al-Luqatah? Sebelum cikgu terangkan hukum, okey, pada muka surat, nanti semak dalam kitab, pada muka surat 20 ada diterangkan dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Cikgu tidak masukkan dalam sini, tapi cikgu akan baca. Okey, nanti boleh semak pada muka surat 20. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Zaid bin Khalid yang berbunyi di sini. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil luqatah faqala i'raf ifasaha wa wika'aha thumma arrafha sanah fa in ja'a sahibuha wa illa fasa'naka biha qala fadallatul ghanam qala hiya laka aw li ahika aw lizi'bi qala fadallatul ibil qala ma laka walaha ma'aha siqa'uha wahiza'uha taridul ma wa ta'kulus sajara hatta bilqaha rabbuha
Okey, panjang hadisnya kan, sebab tu cikgu tak tulis kat dalam ni. Okey, tak apa. Ni sekadar untuk kita mengambil ilmu yang terdapat dalam hadis ini. Okey, cikgu bacakan artinya. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Luqatah. Maka baginda bersabda, kenalilah bungkusannya dan talinya. Kemudian umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah. Tetapi jika tidak, maka terserah kepada kamu. Orang itu berkata, bagaimana dengan kambing yang hilang? Baginda menjawab, itu boleh menjadi milikmu, saudaramu ataupun serigala. Lalu baginda ditanya tentang unta yang hilang. Baginda menjawab, apa urusanmu terhadapnya? Ia memiliki minuman, yakni mampu bertahan walaupun tidak minum beberapa hari. Dan sepatu kaki yang kuat, boleh datang ke tempat air, memakan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya menemui pemiliknya. Okey. Di sini cikgu dapat jelaskan apa dia hukum al-luqatah. Okey. Ada dua hukum di sini. Yang pertama, sunat. Seseorang yang yakin dirinya amanah dan barang dapat dikembalikan pada pemiliknya. Hukumnya sunat. Sunat mengambil al-luqatah bagi seseorang yang yakin dirinya boleh bersifat amanah dan dia bimbang barang tersebut tidak dapat ditemui semula oleh pemilik asalnya. Itu hukumnya sunat. Okey, apakah yang dihukumkan makruh? Iaitu makruh mengambil luqatah sekiranya bimbang dirinya akan berbuat khianat dengan mengambil terus barang tersebut. Padahal pemiliknya mencari kan. Jadi itu makruh. Seseorang anggap dirinya khianat dengan mengambil terus barang tersebut. Sekiranya okey, cikgu bacakan lagi sini. Okey, sekiranya luqatah itu dipungut, jika dipungut orang fasik, orang fasik ataupun orang murtad ataupun orang kafir atau kafir zimmi, yang terpelihara darahnya, bukan kafir harbi. Okey, kafir zimmi ni contoh kafir yang duduk di negara Islam, macam dekat negara Malaysia ni, dia duduk di bawah pentadbiran ketuanya orang Islam. Itu dinamakan kafir zimmi. Okey, hendaklah luqatah diserahkan kepada orang yang adil. Kalau barang yang tercecer tu tadi dijumpa oleh orang fasik ataupun orang murtad ataupun kafir zimmi, bukan kafir harbi. Okey, kafir zimmi, hendaklah luqatah diserahkan kepada orang yang adil. Sekiranya luqatah itu dipungut pula oleh kanak-kanak ataupun orang gila, hendaklah diambil luqatah tu diserahkan kepada walinya. Wali anak-anak tu lah. Siapa wali anak tu? Ayah, ibu dia. Itu walinya ataupun atuknya. Walinya bertanggungjawab. Iklankan dan serahkan jika ada yang menuntut. Wajib walinya ganti jika ada kerosakan sekiranya cuai daripada mengambil luqatah itu dari tangan kanak-kanak tu lah. Jadi wali tu kalau anak dia jumpa barang tercecer, jadi ibu ataupun ayah ambil barang tersebut dan iklankan. Kalau ada orang yang menuntut, kena serahkan. Okey, seterusnya. Okey, cikgu terangkan. Tadi cikgu cakap kan, kalau ada orang fasik, orang murtad, orang kafir, kalau jumpa serahkan kepada orang yang adil. Okey, kita tengok dekat sini. Orang yang adil itu ciri-cirinya ialah mestilah orang Islam. Lepas tu mestilah baligh. Baligh dah cukup umur. Lepas tu mestilah merdeka. Bebas. Dan mestilah dia tidak merosakkan maruahnya. Itu ciri-ciri orang yang adil. Maksudnya orang tu mempunyai sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang seorang yang amanah. Okey.
Okey, nak-nak. Cikgu harap faham. Cikgu teruskan lagi tau. Okey. Ni. Sunat adakan saksi. Sunat adakan saksi. Mengadakan saksi sewaktu memungut luqatah hukumnya sunat. Sunat adakan saksi. Okey, iaitu yang pertama, mengelakkan diri dari perbuatan khianat dan tidak amanah. Takut-takut dikhawatir kalau kita jumpa barang, kita buat seorang-seorang, kita ambil barang tu, orang lain tak tahu, takut barang tu kita khianatkan dia. Kita kalau jumpa duit, kita habiskan. Takut macam tu berlaku kan. Sebab tu sunat adakan saksi. Okey. Yang kedua, untuk mengelakkan waris pemungut dari mendakwa bahawa barang itu adalah harta pusaka. Mengelakkan waris pemungut mendakwa barang itu adalah barang pusaka. Okey. Kita dah masuk di dalam kategori barang al-luqatah. Okey. Kategori barang al-luqatah terdapat 2 jenis. Yang pertama, jenis haiwan. Barang luqatah tu kalau kita jumpa adalah terdiri daripada haiwan. Yang kedua, bukan jenis haiwan. Tapi hari ini cikgu akan terangkan bahagian yang pertama je tu, iaitu jenis haiwan. Okey, bukan jenis haiwan, insya-Allah cikgu akan terangkan pada PDPR akan datang. Kan banyak-banyak cikgu terangkan hari ni, tak tahu mana satu yang awak faham nanti kan. Okey, insya-Allah minta apa yang cikgu terangkan ni faham. Okey, cikgu terangkan jenis yang pertama iaitu barang luqatah yang daripada jenis haiwan. Okey, apa dia? Jenis haiwan iaitu haiwan selamat dari binatang buas. Haiwan selamat dari binatang buas. Sebenarnya jenis haiwan ni ada 2 tau. Iaitu yang pertama, yang ni tadi, iaitu yang pertama haiwan selamat dari binatang buas. Yang kedua, ni dia. Nanti cikgu tunjukkan ni dia. Haiwan yang tidak selamat dari binatang buas. Okey, cikgu terangkan yang pertama dulu. Haiwan selamat dari binatang buas. Yang pertama, tidak harus tu maknanya tidak boleh memungut haiwan yang boleh mempertahankan diri dari binatang buas. Yang kecil ataupun laju. Maksudnya dekat sini tidak boleh memungut haiwan yang boleh mempertahankan diri dari binatang buas yang kecil dengan kekuatannya seperti unta ataupun kuda ataupun kerbau ataupun lembu. Begitu juga haiwan yang boleh mempertahankan diri dengan kelajuannya seperti arnab ataupun burung merpati jika dijumpai di padang pasir ataupun beluka. Tidak boleh lah. Okey, cikgu teruskan lagi. Yang boleh harus memungut luqatah jika dijumpai di bandar ataupun jumpa di kampung. Kerana kebiasaan haiwan tersebut tidak dilepaskan untuk mencari makanannya sendiri. Walau bagaimanapun, kita tengok yang kedua, tidak harus memungut jika pemiliknya sengaja melepaskannya untuk mencari makan. Contoh macam kucing ke kan. Kalau kucing dia dilepaskan suruh merayau-rayau cari pasangan kan. Nanti dah petang dia balik. Itu kita tak boleh lah ambil. Itu tak boleh. Okey, tidak harus memungut jika pemiliknya sengaja melepaskan untuk mencari makan. Itu jenis haiwan yang selamat daripada binatang buas. Kita tengok yang jenis haiwan yang kedua, iaitu haiwan yang tidak selamat dari binatang buas. Apa maksudnya tu? Iaitu harus memungut haiwan yang tidak boleh mempertahankan dirinya. Maksudnya kalau takut dimakan dengan binatang buas, tu cikgu binatang bakas pula, patutnya buas. Nanti cikgu nanti boleh betulkan. Harus memungut haiwan yang tidak boleh mempertahankan diri dari binatang buas. Nanti betulkan ba, waw, alif, sin. Okey. Jadi
kalau binatang itu dikhawatiri akan mati dimakan binatang buas, kita boleh memungutnya. Okey. Seterusnya, jika dipungut untuk tujuan memilikinya, untuk dimiliki, hendaklah diiklankan terlebih dahulu. Okey, itu syaratnya. Jika kita hendak memiliki barang yang kita pungut tu, kita kena iklankan terlebih dahulu. Jika hendak dijual, sebelum tu, jika kita dah iklankan, kalau tak ada yang tuntut, bolehlah jadi milik kita, milik orang yang jumpa tu. Ataupun kalau kita hendak jual barang tersebut, kita kena dengan izin hakim dan dibayar harga jika dituntut pemiliknya lah. Manalah tahu dah habis tahun, pemiliknya tuntut. Jadi dah tak boleh kan, sebab kita dah jadi milik kita. Jadi kena bayarlah harganya. Harganya tu kita kena bayar pada pemilik yang menuntutnya tu. Okey. Inilah penerangan cikgu pada hari ini. InsyaAllah pada akan datang nanti cikgu akan terangkan jenis yang kedua. Jenis barang luqatah yang kedua yang terdiri daripada bukan jenis haiwan. Okey, cikgu harap penerangan cikgu ini, kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun, kamu semua faham. Okey, kalau tak faham nanti boleh PM cikgu. Okey. InsyaAllah lepas ni cikgu akan bagi kerja. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.